Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya Farnazia binti Muhammad Azmi dari Universiti Tun Nur Sinaw Malaysia akan menerangkan tentang bab 1 Matematik tingkatan 5 iaitu ubahan. Okey, ubahan mempunyai 3 subtopik iaitu 1.1 ubahan langsung, 1.2 ubahan songsang dan yang terakhir iaitu 1.3 ubahan gabungan. Saya akan mulakan dengan maksud subtopik 1.1 iaitu ubahan langsung. Maksudnya ialah ubahan langsung menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga akan bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Saya akan tunjukkan contoh soalan berbentuk situasi. Soalannya ialah jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Nyatakan perubahan pada A. Jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. B. Jumlah gaji jika bilangan jam berkurang sebanyak 40%. C. Bilangan jam bekerja jika jumlah gaji yang diterima adalah separuh daripada gaji asal. Cuba anda tuliskan jawapan pada kertas kosong dan lihat jawapan yang akan saya berikan sebentar lagi. Jawapannya ialah A. Jumlah gaji akan bertambah 2 kali ganda. B. Jumlah gaji akan berkurang sebanyak 40%. Dan C. Bilangan jam bekerja adalah separuh daripada bilangan jam bekerja. Jadi, macam mana dengan jawapan awak semua? Seterusnya, bagi suatu ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X boleh ditulis sebagai Y, simbol ubahan secara langsung dengan X. Ini adalah bentuk hubungan ubahan. Y sama dengan KX iaitu bentuk persamaan dengan keadaan K ialah pemalar. Okey, seterusnya, bagi suatu ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X kuasa N boleh ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X kuasa N iaitu bentuk hubungan ubahan. Y sama dengan KX kuasa N iaitu bentuk persamaan dengan N sama dengan 1, 2, 3, 1/2, 1/3 dan K ialah pemalar. Graf Y melawan X kuasa N ialah satu garis lurus yang melalui asalan dengan K ialah kecerunan garis lurus. Okey, yang terakhir, apakah hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum? Okey, didapati bahawa Y berubah secara langsung dengan X dan Y berubah secara langsung dengan Z. Maka Y berubah secara tercantum dengan X dan Z iaitu dalam bentuk hubungan Y berubah secara langsung Z. Saya akan tunjukkan contoh yang kedua iaitu diberi Y berubah secara langsung dengan X jika Y sama dengan 0.14 apabila X 0.2. Hitung nilai A. Y apabila X sama dengan 5, B. X apabila Y sama dengan 0.875. Awak boleh stopkan video sekejap dan cuba buat soalan ini dengan bandingkan dengan jawapan yang saya akan berikan sebentar lagi. Okey, cara penyelesaiannya ialah kita mesti cari K terlebih dahulu dengan membentukkan persamaan iaitu Y sama dengan KS. Okey, lepas tu kita masukkan Y 0.14 dan X 0.12. Kita guna kaedah matematik biasa dan kita akan dapat K 0.7. Maka Y sama dengan 0.7X dan kita akan dapat cari jawapan kepada soalan A dan soalan B. Okey, untuk A, apabila X sama dengan 5, kita masukkan 5 ke dalam persamaan tadi dan kita akan dapat jawapan Y sama dengan 3.5. Okey, untuk B pula, kita masukkan 0.875 ke dalam Y pada persamaan tadi dan kita akan dapat X sama dengan 1.25. Kalau awak dapat betul, tahniah. Tapi kalau awak salah, awak boleh cuba buat latihan lagi. Kita teruskan dengan subtopik 1.2 iaitu ubahan songsang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haidar Ali bin Abdul Sattah dan saya akan bagi pembentangan tentang ubahan songsang. Okey. So apa itu ubahan songsang? Alright, jika suatu kuantiti Y berubah secara songsang dengan suatu kuantiti yang lain X, maka bila berubah secara songsang ni, bila Y bertambah apabila
apabila y bertambah, maka x pula berkurang sebab dia songsang. Yang kedua, bila y berkurang, x pula bertambah. So dalam sini, dalam table ni saya tunjuk hubungan dia, bentuk simbol dan bentuk persamaan. Okey, yang pertama adalah y berubah secara songsang dengan x. So bentuk simbol dia adalah y alpha 1 over x. Okey, itu bentuk simbol. Maka dalam bentuk persamaan pula y bersama dengan k per x. Okey, k adalah pemalar. Pemalar ni adalah untuk mencari apa tu hubungan y dan x. Seterusnya, nulis suatu ubahan songsang dalam bentuk persamaan. Okey. Suatu ubahan songsang dapat ditulis dalam bentuk persamaan iaitu y sama dengan k over x, di mana k ialah pemalar yang dapat ditentukan. Contoh pertama, diberi y secara songsang dengan x dan dibagi value of y. Okey, y sama dengan 4 apabila x sama dengan 10. Tulis satu persamaan yang mengaitkan x dan y. So penyelesaian y alpha 1 per x ini adalah bentuk hubungan. Okey, sama dengan y ialah sama dengan k over x. Okey, sekarang ni kita masukkan pula dia punya value, iaitu y ialah 4 dan x ialah 10. So kita buatlah algebra, iaitu pindah silang. So kita dapat k adalah 40. So sama dengan hubungan dia adalah y sama dengan 40 per x. Contoh yang kedua pula, diberi bahawa y ialah 3 apabila x ialah 36. Cari persamaan yang mengaitkan y dan x jika dia bagi tahulah y berkadar songsang dengan 1 per square root of x. Penyelesaian, y berkadar songsang dengan 1 square root of per square root of x sama dengan y sama dengan k per square root of x. Okay, so kita gantikan value dia 3 dan 36 di y dan di x. Okay, so kita dapat lepas penyelesaian kita square rootkan 36 tu, kita dapat 3 sama dengan k per 6. Pindah silang, kita dapat k sama dengan 18. So hubungan dia adalah y sama dengan 18 per square root of x. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aikam bin Fazari dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tajuk 1.3 ubahan gabungan. Apakah itu ubahan gabungan? Jadi ubahan gabungan ni ialah perkaitan antara 3 atau lebih pemboleh ubah. Contohnya macam x, y dan z, kat situ ada 3 pemboleh ubah, sehingga satu pemboleh ubah itu akan berubah secara langsung ataupun secara songsang. Untuk slide seterusnya ialah jenis ubahan gabungan. Ubahan gabungan ni ada 3 jenis. Yang pertama, y berubah secara langsung dengan x dan z. Yang ini nampak dengan jelas yang kita ubahkan secara langsung dengan x dan z lah. Yang kedua ialah y berubah secara langsung dengan x dan berubah secara songsang dengan z. Kat sini dia telah menggabungkan dua jenis jenis ubahan, iaitu dia telah menggabungkan ubahan langsung dengan x dan juga ubahan songsang dengan z. Yang ketiga ialah y berubah secara songsang dengan x dan z. Okey, untuk slide seterusnya ialah langkah-langkah penyelesaian untuk menyelesaikan ubahan songsang ni. Okey, yang pertama, kita harus tukar bentuk ubahan kepada bentuk persamaan. Maksudnya, sebelum ni kan ada bentuk y berubah secara langsung atau songsang dengan x atau z. Jadi bila kita tukarkan kepada bentuk persamaan, nanti kita dapatlah y sama dengan k x z. K itu pemalar. Yang kedua, kita cari nilai k dengan nilai x, y, z yang diberikan. Untuk contoh-contoh soalan, selalunya nilai y, x, z akan diberikan terlebih dahulu untuk mencari nilai k. Okey. Yang ketiga, salin ungkapan nilai k yang telah digantikan. Maksudnya, selepas kita mendapat nilai k, kita harus menggantikan nilai k dalam persamaan yang sebelum ni. Yang keempat ialah cari nilai x, y, z yang dikehendaki menggunakan persamaan. Bila kita dah tahu nilai k, jadi kita boleh cari nilai-nilai yang lain kalau dia minta. Contohnya macam kalau kita dah tahu dah yang nilai sebelum ni dah diberi,
Jadi kita dah tahu nilai K. Lepas tu bila dia minta nilai yang baru, kita dah boleh cari nilai yang baru tu. Itu saja untuk ubahan gabungan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Kirana binti Samudin dan saya akan menerangkan tentang contoh soalan buku teks untuk tajuk ubahan. Untuk subtopik ubahan langsung, jadual di bawah menunjukkan perubahan 3 kuantiti, iaitu kuantiti P, Q dan R. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan R. Pertama sekali kita memerlukan nilai K dan kita masukkan nilai P, Q dan R untuk mencari K. Dan kita mendapat K sama dengan 5. Setelah itu untuk mencari X, kita masukkan nilai Q, R dan K dan kita akan dapat nilai X ialah 16. Akhir sekali untuk mencari nilai Y, kita masukkan semula nilai P, R dan K untuk mencari nilai Y dan akhir sekali kita akan mendapat Y sama dengan 0.3. Untuk soalan seterusnya, untuk subtopik ubahan langsung, kita diberi sebuah isi padu VCM kuasa 3 berubah secara langsung dengan tinggi H dan jejari kuasa 2. Jadi kita tahu V sama dengan KHJ kuasa 2. Dan seperti biasa, kita akan mencari nilai K dahulu. Kita masukkan nilai V, H dan J yang telah diberi di dalam soalan. Seterusnya kita akan mendapat nilai K 22/21. Setelah kita mendapat nilai K, dan kita boleh mencari isi padu kun dengan tinggi 14 cm dan jejari 15 cm. Kita masukkan semula nilai K, H dan J dan seterusnya kita akan mendapat isi padu sama dengan 3300 cm kuasa 2. Untuk subtopik seterusnya, iaitu subtopik ubahan songsang, kita diberi dua jadual yang mengandungi nilai X dan Y. Untuk jadual pertama, Y berubah secara songsang dengan X dan kita tahu Y sama dengan K1/X. Seperti biasa, kita akan mencari nilai K. Kita masukkan nilai X dan Y yang diberi di dalam jadual. Jadi, K sama dengan 6. Seterusnya, selepas kita mendapat nilai K, kita akan mencari nilai X, iaitu S, dengan memasukkan nilai K dan Y. Dan kita dapat X sama dengan 4. Dan akhir sekali kita mencari nilai T dengan memasukkan nilai K dan X. Seterusnya kita akan mendapat T sama dengan 6/5. Untuk jadual seterusnya, jadual B, seperti jadual A, kita mendapat nilai X dan Y. Kita mencari nilai K. Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Kita masukkan nilai yang telah diberi X dan Y. Dan setelah diselesaikan, kita mendapat K sama dengan 12. Seterusnya, kita mencari nilai S dan T dengan memasukkan nilai X dan K. Jadi, X sama dengan 25. Akhir sekali, kita memasukkan nilai Y dan K. Kita akan mendapat T sama dengan 60. Untuk soalan seterusnya, kita tidak lagi diberi jadual. Malah, kita diberi dalam bentuk ayat. Okay, pertama sekali, kita akan mencari nilai K. Kita tahu T berubah secara songsang dengan punca kuasa G. Bila berubah secara songsang, ia adalah 1 per punca kuasa G. Dan kita akan mencari nilai K iaitu 3.1699 dengan memasukkan nilai T dan G. Akhir sekali, soalan menyuruh kita untuk ungkapkan T dalam sebutan G. Kita masukkan nilai K dalam formula dan kita akan mendapat T sama dengan 3.1699 darab 1 per punca kuasa G. Subtopik seterusnya merupakan ubahan bergabung. Kita tahu ubahan bergabung ini adalah gabungan daripada ubahan langsung dan ubahan songsang. Jadi soalan ini kita diberi jadual yang mengandungi nilai T, E dan F. T berubah secara songsang dengan punca kuasa E dan F kuasa 3. Jadi dia akan menjadi T sama dengan K1 per punca kuasa E darab dengan F kuasa 3. Seperti biasa, kita ada nilai T, E dan F. Kita boleh mencari nilai K. Kita masukkan nilai dan kita mendapat K sama dengan 48. Seterusnya, untuk mencari nilai A, kita boleh masukkan nilai K, E dan F. Jadi kita akan mendapat nilai A iaitu 125. Dan akhir sekali, untuk mencari nilai B, kita akan masukkan nilai yang telah diberi. Dan seterusnya kita akan mendapat B sama dengan 9/4. Untuk
Untuk soalan terakhir, kita diberi soalan kebat iaitu Encik Kamal ingin memasang jubin segi 4 tepat di biliknya. Jadi kita perlu menghitung jumlah jubin yang diperlukan oleh Encik Kamal. Dalam soalan telah menyatakan bahawa J berubah secara songsang dengan P dan L. Jadi kita tulis J sama dengan K1/PL. Kita akan masukkan nilai J, P dan L yang telah diberi dalam soalan dan akhirnya kita akan mendapat K sama dengan 24. Dengan nilai K sama dengan 24, kita boleh menyelesaikan soalan A, iaitu diberi panjang dan lebar. Jadi kita masukkan nilai K, P dan L. Akhir sekali kita dapat J sama dengan 400 bilangan jubin yang diperlukan oleh Encik Kamal. Untuk soalan B, jika luas jubin bertambah, apakah perubahan yang akan berlaku? Kita tahu bahawa J sama dengan 24 iaitu nilai K darab 1/PL. Jadi berdasarkan formula tersebut, jika PL iaitu luas bertambah, maka nilai J akan berkurang. Jadi kesimpulannya, apabila luas jubin bertambah, bilangan jubin yang diperlukan akan berkurang. Sekian, terima kasih.